Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Salam sejahtera semua. Okey. Selamat kembali ke sekolah. Okey, untuk tahun 2021. Walaupun kita tak dapat bersemuka tapi kita secara live tapi kita dapat online, alhamdulillah. Okey, kita dapat berjumpa secara online, secara maya. Okey, cikgu harap semua bersedia untuk kelas RBT tingkatan 2 pada tahun ni. Okey. Mana kawan-kawan yang tak bangun lagi tu, minta tolong WhatsApp ke, kejutkan mereka. Okey, untuk join sekali kelas kita pada pagi ni. Okey. Okey, so untuk pagi ni, okey, RBT tingkatan 2 adalah sambungan daripada tingkatan 1 yang awak dah belajar tahun lepas. Okey, jadi RBT tingkatan 2 ni ialah kita ada dua tajuk. Okey, untuk RBT tingkatan 2 ada dua tajuk utama, ada dua bab utama sebenarnya. Okey, kalau kita lihat kat depan ni, saya ada share dengan awak ni. Okey, ini contoh peterminda yang cikgu dah buat. Okey, untuk menunjukkan tajuk-tajuk yang akan kita belajar bagi tahun bagi tingkatan 2. Okey, so kita tengok bab yang pertama dahulu. Okey, untuk bab yang pertama ni, okey, iaitu bab 1, penyelesaian masalah secara inventif. Okey, dalam bab ini nanti, okey, awak akan belajar yang pertama ialah 1.1, kenal pasti masalah. Okey, mengenal pasti masalah, iaitu sama ada masalah tersebut masalah inventif dan bukan inventif. Okey, masalah ni ada dua jenis, inventif dan bukan inventif. Jadi awak kena kenal pasti, okey, masalah apa yang wujud. Okey, kemudian proses penyelesaian masalah inventif dan bukan inventif. Nanti kita akan belajarlah macam mana proses penyelesaiannya. Kalau masalah inventif, bagaimana kaedah dia, dan kalau bukan inventif, bagaimana pula kaedahnya. Okey, kemudian 1.2 iaitu analisis fungsi, iaitu hubung kait produk dan juga objeknya. Okey, kita akan lihat hubung kait di antara produk dan juga objek. Okey, kemudian yang kedua ialah melukis sistem fungsi. Okey, dan yang ketiga ialah membina model fungsi menggunakan garisan interaksi. Okey, yang ini kita akan belajar nanti. Okey, kemudian 1.3 iaitu percanggahan fizikal. Okey, kenal pasti dan analisis percanggahan fizikal. Kemudian yang kedua, prinsip inventif. Yang ketiga ialah perubahan reka bentuk. Dan yang keempat ialah lakaran produk yang berfokus. Okey, iaitu masalah inventif. Kita fokuskan kepada masalah inventif. Okey, itu untuk bab 1. Okey, bab yang kedua pula ialah aplikasi teknologi. Yang ini sambungan daripada tingkatan 1. Kalau awak masih ingat balik, kita buat revision balik. Masa tingkatan 1, kita ada belajar bab yang kelima, iaitu aplikasi teknologi. Dalam tingkatan 1, aplikasi teknologi terbahagi kepada dua bab utama, iaitu reka bentuk vertigasi dan reka bentuk fashion. Okey, jadi untuk tingkatan 2 ni, kita ada berapa bab semua sekali? Okey, kita ada 6 bab semua sekali. Okey, bab 1, teknologi pembuatan. Bab yang kedua ialah reka bentuk mekanikal. Bab yang ketiga ni iaitu reka bentuk elektrik. Seterusnya reka bentuk elektronik, reka bentuk aquaponik, dan yang terakhir ialah reka bentuk makanan. Jadi kita dah masuk kepada aplikasi teknologi lah. Okey, so untuk yang pertama kita lihat 2.1 iaitu teknologi pembuatan. Okey, dalam teknologi pembuatan ni, perkara yang pertama ialah awak akan belajar mengenal pasti produk. Okey, mengenal pasti produk. Kemudian pembuatan konvensional. Apa itu
kaedah pembuatan konvensional. Kemudian kaedah yang kedua kita ada pembuatan moden, kaedah pembuatan moden. Kemudian dalam teknologi pembuatan nanti awak akan belajar lakaran model 3D. Seterusnya apabila dah siap membuat lakaran model 3D, proses seterusnya ialah awak akan buat acuan model 3D. Okey. Kemudian seterusnya membuat kemasan model 3D tersebut. Dan yang terakhir ialah barulah kita buat penilaian bagi model 3D. Okey, dengan kata lainnya kesimpulannya untuk 2.1 ni awak akan hasilkan model 3D. Okey, menggunakan acuan dia nantilah. Okey. Kemudian 2.2 iaitu reka bentuk mekanikal. Okey. Dalam reka bentuk mekanikal, pertama awak akan belajar mengenal pasti komponen. Okey, mengenal pasti komponen yang terlibat dalam reka bentuk mekanikal. Kemudian yang kedua, awak akan hasilkan lakaran dalam reka bentuk mekanikal tersebut. Dan seterusnya, yang terakhir nanti ialah dalam bab ini awak akan dikehendaki membina gadget. Okey, pelajar dikehendaki membina gadget mekanikal yang berfungsi. Okey, kita tak buat mock-up lagi untuk tingkatan 2 ni, tapi kita akan bina gadget yang boleh berfungsi. Okey. Okey, bab yang seterusnya, okey, iaitu 2.3 iaitu reka bentuk elektrik. Okey, so untuk reka bentuk elektrik, okey, perkara pertama yang akan awak belajar ialah elemen dalam sistem elektrik ni. Elemen elektrik. Apakah elemen-elemen yang terlibat dalam sistem elektrik? Okey, nanti saya akan terangkan ada 4 jenis elemen dalam reka bentuk elektrik iaitu sumber, medium, beban dan juga kawalan. Okey, ada 4 ya. Ingat, ada 4 jenis elemen. Okey, seterusnya jenis arus. Okey, awak akan mengenali ataupun mengenal pasti jenis-jenis arus yang ada. Okey, apakah jenis-jenis arusnya? Nanti kita akan terangkan. Okey. Dan seterusnya pelajar akan membuat sambungan litar. Okey, pelajar dikehendaki membuat sambungan litar lah untuk reka bentuk elektrik. Okey. Ada 2 jenis kan? Ingat, ini mungkin awak dah belajar. Okey. Sambungan litar mengikut 2 jenis arus tadi. Okey, kemudian setelah membuat sambungan litar tu, perkara penting ni bila kita nak buat sambungan litar sebenarnya kita kena mengira parameter tersebut. Okey, mengira parameter dia panggil parameter elektrik lah. Okey, bila awak nak bina sesuatu gadget untuk reka bentuk elektrik, awak perlu ambil kira, okey, pengiraan parameter elektrik ni. Okey. Seterusnya yang terakhir ialah untuk reka bentuk elektrik ni kena membina. Pelajar dikehendaki membina gadget elektrik yang berfungsi. Okey, nampak? Kena bina gadget. 2.2 pun kena bina gadget. 2.3 pun kena bina gadget elektrik. Okey. Yang seterusnya ialah 2.4. Okey. Untuk 2.4 iaitu reka bentuk elektronik. Okey, reka bentuk elektronik. Jadi yang pertama ialah awak kena kenal pasti dulu maksud mikro pengawal. Apakah maksud mikro pengawal ataupun kita panggil dia sebagai microcontroller. Okay, kalau awak dengar orang sebut microcontroller ataupun mikro pengawal. Okay, biasanya orang sebut microcontroller. Okay, maksudnya ialah mikro pengawal. Okay, kemudian yang kedua awak akan belajar ialah lakaran, okey, menghasilkan lakaran reka bentuk elektrik. Ini lakaran litar ni, menghasilkan lakaran litar bagi reka bentuk elektrik. Okey. Seterusnya lupa saya. Okey, kena hasilkan gambar rajah blok. Okey, pelajar dikehendaki menghasilkan gambar rajah blok reka bentuk elektronik iaitu terbahagi kepada 3
input, okey, kemudian mikro pengawal dia, okey, dan seterusnya ialah outputnya. Okey, kemudian dalam bab ini apa yang paling penting ialah pelajar dikehendaki menghasilkan reka bentuk elektronik. Ialah awak kena hasilkan reka bentuk elektronik, litar elektronik. Tapi apa yang paling penting dalam reka bentuk elektronik ni ialah pelajar perlu faham iaitu pengatur caraan. Bila kita nak buat sesuatu reka bentuk elektronik, kita nak buat sesuatu gadget melalui reka bentuk elektronik ni, apa yang paling penting ialah pengatur caraan. Pelajar perlu faham ataupun perlu belajar pengatur caraan. Ada beberapa jenis pengatur caraan yang akan awak belajar lah. Pengatur caraan ni fungsinya adalah untuk kita menulis arahan supaya reka bentuk elektronik itu dapat berfungsi mengikut apa yang dikehendaki. Okey? Maksudnya kita nak beri arahan, kita perlu tulis. Macam mana kita nak tulisnya? Ialah kita guna bahasa pengatur caraan ni. Okey? Yang ni saya akan terangkan lebih lanjut lagi selepas ni. Okey? Lakaran litar. Okey, bila kita nak bina reka bentuk elektronik, kita kena buat lakaran litar terlebih dahulu. Kemudian kita kena hasilkan litar simulasi. Okey, awak kena hasilkan litar simulasi terlebih dahulu. Kita lihat simulasi ni kita buat kita nak tengok bahawa pengatur caraan kita tu dapat berfungsi dengan elok ke tidak. Kemudian barulah kita bina gadget yang sebenar. Okey. Seterusnya 2.5 iaitu reka bentuk aquaponik. Okey. Dalam reka bentuk aquaponik, yang pertama awak belajar maksud, okey, kemudian tujuan menghasilkan reka bentuk aquaponik ni. Okey, kemudian kita lihat jenis-jenis model aquaponik. Okey, kelebihannya, apakah kelebihan apabila membina reka bentuk aquaponik ni? Seterusnya kita lihat komponen utama yang terlibat dalam reka bentuk aquaponik. Okey, kemudian kena buat melakar reka bentuk aquaponik, bina model aquaponik. Jadi pelajar kena bina model aquaponik. Okey, kalau tingkatan 1 awak bina model reka bentuk vertigasi, untuk tingkatan 2 awak kena bina model reka bentuk aquaponik. Okey, setelah bina model, dah siap model semua, awak dikehendaki menyiapkan laporan bagi projek tersebut. Okey. Dan bab yang terakhir iaitu 2.6 iaitu reka bentuk makanan. Okey, yang ini reka bentuk makanan ni selalunya ditunggu-tunggulah. Okey. So reka bentuk makanan ni pertama awak kena tahu takrifannya ataupun maksud dia, definisinya. Apakah reka bentuk makanan? Okey, kemudian yang kedua, mengenal pasti alatan dan perkakasan yang terlibat dalam reka bentuk makanan. Okey, kemudian kita lihat pula seterusnya ialah membuat reka bentuk pembungkusan makanan. Okey, dalam bab ini awak kena belajar membuat pembungkusannya. Menghasilkan reka bentuk pembungkusan yang menarik supaya dapat menarik minat pelanggan. Okey. Maksudnya kena buat packaging dia lah. Awak kena buat packaging macam mana nak bagi cantik. Kemudian barulah kita buat reka bentuk makanan. Okey, kita buat reka bentuk makanan ni, kita hias untuk hidangan makanan tu nampak lebih menarik untuk kita hidangkan kepada pelanggan ataupun kepada tetamu lah. Okey, seterusnya, apakah kepentingan reka bentuk makanan? Kita lihatlah apakah kepentingan dia. Kenapa kita perlu buat reka bentuk makanan yang menarik. Okey, so awak akan belajar dekat dalam bab ni lah, bab yang terakhir iaitu reka bentuk makanan. Okey. Jadi itu sahaja bab yang akan awak belajar tadi. Pertama saya kata bab pertama penyelesaian masalah secara inventif. Yang kedua ialah aplikasi teknologi, dan dalam aplikasi teknologi ni ada 6 bab pula. 6 bab yang akan awak belajar lah dalam aplikasi teknologi. 1, 2, 3, 4 kat sini, 5 dan 6 ada
6. Okey. So, ini adalah contoh lah. Jadi, saya nak setiap pelajar lepas habis penerangan saya ni nanti, tugasan awak, cikgu nak awak hasilkan juga peta minda macam ni. Okey. Bagi mengenal pasti tajuk-tajuk yang akan awak belajar ni. Okey, awak buat ikut kreativiti awak. Macam mana awak nak tulis, ikut kreativiti awak supaya mudah awak faham. Awak nak nomborkan ke, okey, macam contoh ni tadi saya tak masukkan nombor-nombor ni kan. Jadi awak boleh masukkan nombor. Yang pertama apa awak belajar dulu? Maksud dulu. So, tulis nombor 1 macam tu. Okey. Terpulang pada kreativiti awak. Okey, buat dalam satu helaian kertas sahaja. Okey. Kalau masih ada buku nota yang lama, boleh sambung buku nota tersebut dengan awak buat partition sikit lah. Okey, iaitu RBT tingkatan 2. So, awak masukkan dalam yang pertama tu ialah tugasan awak hari ni. Iaitu mengenal pasti tajuk-tajuk yang akan kita belajar. Pengenalan reka bentuk bagi tingkatan 2. Awak buatlah macam ni. Ikut design awak lah masing-masing. Ikut kreativiti. Okey. Dan mana yang tak ada buku nota tahun lepas tu, okey, awak boleh guna buku nota yang baru. Yang masih ada dekat rumah tu, kalau masih ada yang buku kosong yang belum guna, yang tahun lepas tu boleh guna buku tersebut. Kalau tak ada juga, buku masih belum dapat lagi kan. Jadi, cikgu nak awak buat dalam kertas A4 sahaja. Okey, lukis dalam kertas A4. Nanti apabila dah sampai buku awak tu nanti, tampal sahaja. Okey, tak perlu risau. Saya tak ada buku ke apa, tak perlu risau. Buat saja dalam kertas A4. Okey. Tapi hantar dulu pada cikgu. Dah siap tu, hantar gambar pada cikgu dalam GC. Cikgu akan masukkan dalam GC nanti tugasan ni. Okey. So, awak submit kat situ, turn in kat situ. Dan kemudian yang awak buat hard copy tu nanti, awak tampal dalam buku nota awak. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi.